Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kembali dalam Motivasi Pagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Ridwan, bersama dengan penerbit kita yang manis, sentiasa memberikan senyuman, Puan Mazlina. Alhamdulillah Puan Mazlina. Berkenaan dengan ayat tadi, barang siapa yang bersusah payah pada jalan kami, mujahadah pada jalan kami, maka Allah akan memudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan membuka petunjuk, memberi hidayah kepada jalan-jalan dan membuka laluan yang mudah untuknya, insya-Allah. Hari ini kita akan kupas topik berkenaan belajar di usia tua. Saya sebut perkataan ini sebab hari ini kita tengok di masjid, dan saya sendiri mengajar di masjid-masjid di surau-surau, kita tengok banyak ibu-ibu, ayah-ayah yang datang dan mula nak belajar ilmu agama. Kita faham, ada sebahagian orang dia cerita, Ustaz, zaman kami tak sama dengan zaman Ustaz. Zaman kami dulu tak ada channel radio IKIM, tak ada ceramah-ceramah, tak ada karnival masjid, tak ada macam program-program TV bersifat agama. Tak sama Ustaz, kami tak ada kelas-kelas kafa. Jadi Ustaz, macam mana kami sekarang nak belajar di usia tua? Kadang-kadang kami rasa macam kami susah nak masuk, hafal pun susah. Satu benda yang saya ingin kupas di sini ialah masuk tak masuk itu bergantung kepada cara kita belajar dan cara kita berusaha. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita faham hakikat manusia ini bila tempoh belajarnya adalah waktu muda lebih baik. Kalau kita ikut para ulama-ulama terdahulu, mereka ini menghafaz Quran dalam usia muda. Saya bagi contoh, Imam Syafi'i umur 9 tahun, Imam Nawawi 8 tahun, Imam Tabari umur 10 tahun, Imam Ibn Qudamah 10 tahun. Mereka hafaz Quran pada zaman kanak-kanak. Tapi macam mana Ustaz? Kami ni dah umur 60 tahun Ustaz. Ustazah suruh hafal sabihis dekat 2 tahun dah sabihis tak sampai-sampai lagi ni. Ada yang Ustaz, kami kena hafal doa ni, kami macam mana ni Ustaz? Doa ni kami nak buat buku ke mana-mana tapi tak boleh masuk. Faham. Kita faktor usia ni kadang-kadang memang dia memberi kesan kepada diri masing-masing. Tetapi Allah tidak menilai berapa banyak kita dapat, Allah melihat usaha yang kita dapat. Saya ingin petik satu kisah benar berlaku. Kita cerita zaman salaf lebih baik sepatutnya, supaya kita dapat dengar kisah-kisah sahabat itu lebih baik. Tapi saya nak petik satu kisah yang dekat dengan kita, orang Melayu kita, bukan orang Arab, orang Melayu kita. Dan kisah ini bukanlah berlaku pada zaman-zaman hang tua dulu, tetapi berlaku pada zaman-zaman moden kini. Dan supaya kisah ini dekat dengan kita, seorang sahabat saya mempunyai seorang ayah. Ayahnya orang yang sangat meminati Al-Quran. Dan kita faham, zaman muda ayahnya tak sama dengan zaman waktu dia dah berusia. Sama seperti ayah saya. Ayah saya bukan seorang ustaz. Saya bukan seorang yang berkemahiran membaca Al-Quran satu ketika dahulu. Tapi Alhamdulillah, berkat kesungguhannya hari ini dia adalah orang yang istiqamah membaca Quran. Tapi saya ingat sejarah ayah saya. Ayah saya bukan orang agama, ayah saya bukan ustaz. Bahkan dia membaca Quran merangkak-rangkak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hari ini telah memberikan kelebihan kepada mereka yang berusaha, dan mereka terus istiqamah, sama seperti sahabat saya ni. Ayahnya amat meminati Al-Quran, dan kalau kita tengok di Pulau Pinang ini, ayah beliau merupakan salah seorang tokoh yang melahirkan anak-anak yang hafiz Quran. Anak-anak dia semua masuk pertandingan musabaqah Al-Quran. Kalau kita tengok anak-anak mereka lah anak-anak yang jadi juara. Dia ada 3 orang anak, semua hafaz Quran dengan baik. Jadi satu hari anak dia, iaitu kawan saya, dia tanya kepada ayah dia, "Ayah, kenapa ayah paksa saya masuk mat tahfiz? Kenapa ayah paksa saya hafaz Quran? Susah, bangun pagi, 3-4 pagi bangun, susah betul nak hafal." Kadang-kadang ayah tak faham macam mana kena bangun 3-4 pagi, bangun tahajud, kemudian hafaz Quran, kena wota dengan ustaz. Masuk tahfiz ni memang susah, tapi kenapa ayah suruh saya hafal? Ayah paksa saya. Lalu ayah dia jawab, "Ayah nak kamu ataupun anak-anak ayah ini menjadi ahli syurga, masuk syurga, memakai mahkota-mahkota daripada syurga, memakai pakaian-pakaian yang indah daripada Al-Quran, kerana Al-Quran akan menemani anak-anak ayah dalam kubur." Saat itu kawan saya masih lagi kecil. Dia tanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah suruh kita orang yang hafal Quran? Kenapa ayah sendiri tak hafal? Kenapa ayah tak nak masuk syurga ke? Kenapa kami yang perlu masuk syurga, ayah tak nak masuk syurga?" Tersentak jawapan
Kalau kita ni kita jawab mudah ya, sajalah ayah dah tua dah, kamu ya hafal, ayah tak payah. Tapi ayah ni tersedak dengan soalan ini dan dia berubah, totally change. Dan pada detik itu, mulai hari itu, dia beriltizam untuk turut sama menghafaz Al-Quran. Ini cerita benar. Ayah bertugas di sebuah syarikat pelabuhan di Penang. Kemudian dia ulang-alik di balik pulau, ulang-alik jauh. Pelabuhan sebelah sini, sebelah timur laut. Dia ulang-alik dengan balik pulau. Tiap-tiap hari bekerja seperti biasa, macam kita juga. Tapi dia ada disiplin. Selepas maghrib dia akan menghafaz Quran, lepas isyak dia mengulang Quran, dan sebelum subuh dia akan cuba ulang-ulang Quran, mengingati Al-Quran. Alhamdulillah, kata anaknya, setiap kali dia balik ke kampung dan dia baca apa saja surah, apa saja juzuk, ada ketikanya ayahnya mampu menegurnya ketika solat. Ayahnya boleh menegur, bermaksud ayahnya menghafaz ayat tersebut. Dan yang lebih menyayat hati, kisah yang benar ini menyaksikan bahawa ayahnya sudah pun meninggal dunia. Okey, bila diperiksa, anaknya cuba cek balik, tertinggal di dalam rumah itu diary ayahnya. Jadi ayahnya baru meninggal dunia lebih kurang 5-6 tahun sudah. Ayahnya meninggalkan diary, dan diary itu tertulis catatan berapa banyak kali ayahnya sudah mengulang juzuk-juzuk yang sudah dihafaz. Rupa-rupanya dalam usia yang 30-an menuju ke 40-an, ayahnya sudah berjaya menghafaz khatam 30 juzuk. 30 juzuk Al-Quran dihafal bukan ketika zaman kanak-kanak, tapi ketika zaman sudah bekerjaya. Apa yang saya nak sebut di sini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berusaha pada jalan kami, Allah akan buka berjalan, Allah akan beri petunjuk kepada dia. Usia dalam usia yang muda, belajar dalam usia yang muda. Menghafaz memang susah. Kalau orang sebut hafaz Quran ni payah, hafaz Quran ni payah, tetapi kesusahan menghafal Al-Quran itu tidak sesukar mengingati Al-Quran. Sebenarnya menghafal itu satu urusan yang mudah, tapi nak mengingatinya, mengekalkan hafazan itu sesuatu yang sangat sukar. Sebab itulah, kalau boleh, ibu-ibu dan ayah-ayah, kalau boleh tu ambil tulisan-tulisan ataupun ambil amalan-amalan yang ringkas-ringkas. Hafaz yang mudah-mudah terlebih dahulu. Hafaz yang kita selalu terdedah dengannya. Sebagai contoh, surah kalau nak hafal Al-Quran, kita selalu terdedah dengan pagi subuh Jumaat. Dengan surah Sajadah, surah Insan. Hafal yang mudah-mudah dahulu. Hafal juzuk amma, yang mana Tok Imam selalu baca, supaya memudahkan kita untuk mengingati. Ini antara teknik-teknik bagi orang yang nak belajar dalam usia ataupun nak menghafaz dalam usia muda. Kita tengok hari ini, ramai orang tidak mengingat kepada sejarah yang berlaku. Bagaimana ada tokoh-tokoh yang dalam usia tuanya mereka mencapai kejayaan. Saya ingat waktu saya mengambil sarjana ataupun saya baru convocation, waktu itu diletakkan 2 orang dalam satu bilik. Dia nak highlightkan antara orang yang kelompok yang special convocation pada tahun ini. Saya letakkan dengan sebelah seorang pakcik berusia 75 tahun. Masuk surat khabar cerita ni. Pakcik umur 75 tahun baru menghabiskan sarjana di Universiti Malaya. Allahu Akbar, umur 75 tahun. Pakcik umur 75 tahun, ustaz umur 75 tahun baru selesai sarjana. Dia tetap meneruskan kerana ilmu ini Allah bukan lihat pada banyaknya, Allah lihat pada keberkatannya, Allah lihat pada amalannya, Allah lihat bagaimana kita berusaha untuk mencarinya. Cuba kita renung kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Berapa ramai ulama yang mereka belajar ilmu, memang kita faham bermula daripada usia yang kecil. Namun ramai yang datang hadir dalam usia remaja mereka, dalam usia 20-an, ada yang bermula umur 30-an. Kalau kita lihat kepada zaman sahabat Nabi radhiyallahu an, berapa ramai sahabat Nabi yang masuk Islam dalam penghujung usia mereka. Kalau kita lihat kepada peristiwa pembukaan kota Mekah, masih terdapat sisa-sisa di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu an yang mana mereka masuk ketika usia-usia mereka ketika usia-usia mereka, kalau kita fikirkan agak sukar untuk mereka mendalami ilmu. Tetapi kalau kita lihat juga kepada pandangan-pandangan para ulama dalam mengomentari terhadap kisah hidup para sahabat, mereka akan bercakap bahawa inilah kelompok-kelompok yang mana di antara kelompok yang tidak mengabaikan tanggungjawab ilmu dalam kehidupan mereka. Sebab itu hari ini kita nak menyemarakkan budaya ilmu. Budaya ilmu sama ada bagi golongan kanak-kanak, remaja maupun orang-orang yang sudah lama, orang-orang yang tua. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, kalaulah kita lihat
macam mana anak-anak ini boleh menghafaz ayat Quran, mereka boleh mempelajari ilmu-ilmu dengan mudah. Salah satunya mungkin dengan sebab mereka ini jauh daripada maksiat, mereka ini jauh daripada dugaan-dugaan benda-benda yang kotor, hati mereka bersih. Cara mudah bukanlah dengan kita cuba jadi muda, bukan cuba jadi kanak-kanak. Cara mudah ialah marilah istighfar. Nak belajar ilmu, mulakan dengan istighfar. Istighfar ini mengosongkan hati kita, mudah ilmu nak masuk. Inilah nasihat guru kepada Imam Syafi'i, iaitu Waqi', memberi nasihat kepada Imam Syafi'i bahawa ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk dalam hati-hati yang melakukan maksiat. Bersihkan hati kita. Kemudian nombor 2, tengok macam mana anak-anak kita mudah menghafaz. Salah satunya dengan fokus. Kita bukan tak boleh hafaz Quran, kita bukan tak boleh mengaji agama, tapi bila buka Quran sekejap, kita teringat dapur nak masak apa dekat Abang Mat. Kita buka kita teringat bil air, bil elektrik, bil macam-macam, banyak sangat. Kita buka, kita teringat bisnes. Kita buka, kita teringat dah kenduri, mak lang, mak ngah, mak cak, mak. Banyak sangat urusan hidup. Sebab itulah para ulama tak galakkan orang yang dah meningkat usia tua untuk menghafaz. Dia peringkat untuk memahami. Kalau kita tengok sistem pendidikan dulu sehingga sekarang, menghafaz adalah pada usia kanak-kanak. Kemudian mereka hafaz, kadang-kadang mereka tidak faham apa yang dia hafaz. Cara nak belajar tafsir ialah selepas mereka matang. Dan itulah kehidupan kita sekarang. Pada hari ini, kalau kita tak sempat menghafaz, kita cuba mematangkan keilmuan kita dalam bidang agama dengan belajar tafsir, dengan belajar cuba memahami ayat Al-Quran, dan tidak menghalang untuk kita nak memudahkan tafsir, memudahkan hafal, memudahkan kita memahami Al-Quran dengan menambah baik sistem cara kita menghafaz ayat-ayat dan juga petikan-petikan terdapat Al-Quran dengan fokus seperti mana anak-anak kita buat. Dengan itu, kita cuba jadi orang yang berilmu, jadi orang yang hebat, jadi orang yang memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu kita. Allahu a'lam bissawab. Teruskan motivasi pagi. Assalamualaikum.